So contoh 18. Okey, contoh 18 muka surat 52. Okey. So kalau ikutkan soalan kamu itu berkenaan dengan matriks. Okey, darab dua matriks lah sebab dia sebut L dengan L. Okey, bermaksud matriks L kamu itu diulang dua kali. Okey, so kalau kamu tengok untuk contoh 18 ni dia sampai ini A, so dia ada B dengan dia ada C, C kamu tu dah L kuasa 3. Okey, so L kamu kuasa 3 bermaksud matriks itu telah didarabkan 3 kali lah. Okey, so kalau kamu tengok dalam buku teks untuk 3 kali tak ada masalah, darab 2 dahulu. So matriks yang ketiga kita darab kemudian. Okey, so kita nak tengok ataupun kita nak tajamkan lagi kemahiran kamu berkenaan dengan hasil darab dua matriks. Kita nak tengok susun atur. Okey, so matriks L kamu, so seharusnya L ini didarabkan dua kali lah. Okey, so L darab L itulah L kuasa 2. Okey, so cikgu dah kata matriks yang pertama kita akan susun ataupun kita akan baca baris dahulu. So baris yang pertama negatif 4, 2. Okey, so baris yang kedua adalah 0, 1. Selesai untuk matriks yang pertama, kita baca dia punya baris. Okey, so matriks yang kedua kita akan baca lajur ke bawah. So negatif 4, 0. Okey, satu lajur. So 2, 1. Satu lajur. Okey, jangan kamu tersalah letak nombor ini di sebelah sini. So nanti tak nampak bentuk kotak dia. Okey, so kamu dah nampak ini satu baris, dua baris, satu lajur, dua lajur. Itulah kotaknya. Okey, seharusnya ianya akan menghasilkan peringkat matriks 2 dengan 2. Okey, so kamu tengok kamu dah tak boleh lari dah. Bentuknya dah memang 4 nilai yang perlu dikira dan perlu diisi. So dah tak boleh lari dah bentuk jawapan dia. Okey, so seharusnya kamu kena bijak menyusun atur supaya dapatkan jawapan yang betul. Okey, so kotak yang pertama. Okey, kotak yang pertama bukan jawapan nombor 1 cuma kaedah pengiraan tak muat nak tulis. So kotak yang pertama inilah operasi darabnya. Kotak yang pertama kita akan baca baris yang pertama negatif 4 dan kita ambil nombor lajur yang pertama. Negatif 4 darab negatif 4. Negatif 16. Sorry, 16. Okey, negatif 4 darab negatif 4 jadi positif 16. Okey, ditambah dengan 2 darab kosong. So, kosong lah. Okey, so negatif 4 darab negatif 4 tambah 2 darab kosong. So, kamu akan dapat jawapan 16. So, 16 adalah jawapan di sinilah sepatutnya. Okey, jawapan untuk kotak yang pertama. Okey, so untuk yang kedua, seharusnya baris yang pertama didarabkan dengan lajur yang kedua lah. Negatif 4 darab dengan 2, kemudian tambah 2 darab dengan 1. So, jawapan kamu adalah negatif 6. Okey, jawapan kamu daripada kalkulator sahaja. Negatif 6. Okey, so untuk yang ketiga di bawah ni, dia perlu mengambil kira baris yang kedua didarabkan dengan lajur yang pertama. So, 0 darab negatif 4 tambah 1 darab kosong. So, kamu akan dapat jawapan kosong lah. Okey, dan yang terakhir 0 darab dengan 2 tambah 1 darab 1. So, jawapan kamu akan jadi 1. So, kamu tengok jawapan nombor 1 ialah 16. Jawapan nombor 2 ialah negatif 6. Nombor 3 ialah 0. So, nombor 4 ialah 1. Okey, itu adalah bentuk jawapannya. Okey. So, seharusnya jawapan kamu 16, negatif 6, 0, 1. So, yang cikgu highlightkan dengan petak merah ni. So, itulah jawapan dia. Okey. So, seharusnya samalah ya. Seharusnya sama seperti buku teks kamu muka surat 52 soalan nombor contoh 18. Okey. So, kamu boleh tengok untuk B. Okey, rupa-rupanya untuk B sekalipun muka surat 53 dia berkenaan dengan K darab dengan L kuasa 2. So, darab di antara 3 matriks. Okey. So, cikgu dah kata tak bermasalah sangat. Yang bermasalah adalah sekiranya kamu silap menyusun atur.
Okay, untuk dapatkan jawapan, so bila darab dengan 3 matriks tak ada masalah. So matriks yang kedua jawapannya, so darablah dengan matriks yang ketiga lah. Kita nak sentuh berkenaan dengan matriks identity. Okay, matriks identity boleh rujuk kepada muka surat 55. Okay, dalam buku teks atau buku teks kamu, ataupun mungkin kita terus lompat ke muka surat 56. Okay, dalam buku teks kamu. Okay, so apakah ciri-ciri matriks identity? Identity ni apa? Okay, identity ni sebenarnya nilai satu. Okay, matriks identity ni sebenarnya konsep dia satu. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, okay, matriks A, AI, so AI sama dengan IA sama dengan A. A ni sebenarnya apa-apa matriks lah. Okay, so apa-apa matriks, darab dengan matriks identity, dia menghasilkan matriks itu balik, soalan itu balik. Okay, so ataupun sebaliknya kita letak matriks identity dekat depan, didarabkan dengan matriks yang biasa, so dia akan dapat jawapan matriks yang biasa tu balik. Sebab tu cikgu kata matriks identity ni dia adalah bernilai satu. Apa-apa nombor darab dengan satu, dia akan menghasilkan nombor tu balik lah. Okay, cuma kamu kena kenal bentuk matriks identity. So di dalam matriks identity, okay, seharusnya ada nombor kosong dan juga nombor satu sahaja. Okay, nombor kosong dan nombor satu itu adalah ciri-ciri matriks identity. Dan untuk matriks identity, dia adalah segi empat sama. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, peringkatnya adalah 2 dengan 2. Okay, segi empat sama. So untuk yang ni, peringkatnya adalah 3 dengan 3. Okay, segi empat sama juga. So kalau ada peringkat 4 darab 4 dengan 4, okay, so mungkin kamu ada sampai silibus kamu matriks peringkatnya adalah 5 dengan 5. Okay, so tengoklah seharusnya matriks identiti kamu di dalam itu harus ada nombor 1 dan nombor kosong sahaja, dengan keadaan satu kamu itu akan berbentuk condong ataupun diagonal. Okay, so bermula dengan nombor 1, seterusnya 1 kamu akan duduk kat tengah dan penghabisan kamu 1 akan duduk di bawah. So dia akan jadi condong dan nombor-nombor lain adalah nombor-nombor kosong lah. Okay, itu adalah pengenalan kepada matriks identiti, bentuknya. Okay, so kalau kamu tengok, kita bincangkan bersama-sama. Okay, so kalau kamu tengok yang mana satu, okay, kita nak tengok mana satu matriks identity ataupun adakah ianya bukan matriks identity. Okay, so kalau kamu tengok soalan nombor 1, adakah ianya matriks identity untuk 1A? Ada siapa yang rasa dia boleh jawab dan jawapannya mungkin betul? Okay, ada yang nak cuba? Ke nak kena petik nama? Ada yang nak cuba? Tidak. Okay, kalau ikutkan nombor 1A kamu tidak lah. Okay, sebab cikgu yalah nak tanya pun jawapan ada kan di buku teks kan. So mungkin boleh rujuk buku teks, tak apalah. Okay, so harap kamu boleh faham lah. Tapi tak apa, kita akan bincangkan juga. Okay, sepintas lalulah. Kalau kamu tengok mengapa 1A itu bukan matriks identity. Okay, sebab seharusnya matriks identity memang kena ada nombor kosong dan satu di dalam. Betul dah. Ciri-ciri yang pertama, kosong dengan satu. Tetapi, kalau kamu perasan matriks identity kamu, mana tadi? Okay, lambat pula. Okay, so matriks identity kamu dia start dengan nombor satu permulaan. Okay, nombor satu itu seharusnya di awal-awal. So kalau kat sini kamu tengok kosong, kamu di awal-awal. So memang salah lah. Okay, so untuk B seharusnya bukan juga matriks identity sebab seharusnya satu duduk di permulaan. Okay, dan seharusnya bentuknya adalah condong. Ini dia dah jadi bentuk mendata ataupun dia fokus kepada baris sahaja. Salah. Okay, so C pun bukan, kerana dia bukanlah matriks identity sebab dia ada nombor satu dengan satu dekat sini. Okay, seharusnya bentuknya condong. Satu dekat sini dan juga satu dekat sini. Itu sahaja.
Okey, yang lain seharusnya nombor kosong. Seperti mana nombor 1D, itu adalah matrix identity. Okey. So kalau kamu tengok untuk 1E, seharusnya itu adalah matrix identity lah. Okey. Sebaliknya untuk 1F, ianya bukan matrix identity. So bermaksud untuk latih kendiri 2.2D ni, tak perlulah kamu buat. Okey. 2.2D ni. Sebab matrix identity, kalau kamu tanya cikgu, sebelum ini untuk silibus KBSM memang tidak pernah ditekankan langsung pun. Yalah, sebab nilainya 1. Apa-apa nombor matriks darab dengan 1 dapat matrik itu balik. So dia macam tak ada fungsi sangat. Tidak terlalu diuji, tidak pernah disentuh pun sebenarnya matrix identity. So cukup sekadar kamu tahu bentuknya macam mana. Okey. Sebab itulah cikgu rasa untuk latihkan diri 2.2D, okey, untuk nombor 2 dan nombor 3 itu sebenarnya tidaklah terlalu dititik beratkan sangat. Okey. So cukup sekadar kamu kenal matrix identity bentuknya macam mana. So kalau kamu nak tengok contoh 21, kita tengok buku teks online. Okey. So kita tengok buku teks online muka surat 57, so mungkin muka surat 67 lah kot. Ya. Yeah. Okey. So kita cikgu zoomkan sikit. Okey. So kamu boleh tengok matrix identity kamu sehingga peringkat 5 darab 5. So ini bentuknya. So ini matrix 4 dengan 4. Okey. Sebelum ni murid silibus KBSM dia tak pernah tengok matrix sebesar ini. Kebiasaannya paling besar mereka jumpa setakat 3 dengan 3 saja. So untuk kamu 4 dengan 4 pun dah ada, 5 dengan 5 pun dah ada. Tapi janganlah risau, setakat yang cikgu tengok dalam kamu punya soalan untuk operasi darab di antara 2 matriks hanya melibatkan paling besar matriks kamu sekadar 3 dengan 3 sahaja. Okey, 3 dengan 3 macam inilah bentuk dia. Okey, dia memiliki 3 baris dan juga 3 lajur. Okey, cuma untuk matrix identity dia nak bagi kamu nampak untuk saiz yang lebih besar, segi empat samanya, bagaimanakah bentuk matrix identity. So nampak ini bentuk condong, so ini pun bentuk condong, nombor-nombor yang lain adalah sifar ataupun kosong. So itu adalah matrix identity lah. Okey.